Assalamualaikum, nama saya Muhammad Azmi Hizran bin Ahmad Kamil dari Seksyen 1 ingin membentangkan tentang bahagian komponen rumah iaitu bumbung. Bumbung merupakan bahagian penutup suatu bangunan yang berfungsi untuk melindungi seseorang atau keluarga dari panas, cahaya matahari dan air hujan. Faktor-faktor pemilihan reka bentuk bumbung ialah reka bentuk, kekuatan, ketahanan, bahan penetap, perintah api dan perintah cuaca. Dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Azmi Hizran bin Ahmad Kamil dari Seksyen 1 ingin membentangkan tentang jenis-jenis bumbung. Jenis-jenis bumbung terbagi pada dua, bumbung curam dan bumbung rata. Bumbung curam pula terdapat banyak contoh. Yang pertama, bumbung tiba layar, limas, gambriel, layang, mansat, limas Belanda, pisang sesika dan akhir sekali Minangkabau. Assalamualaikum, saya Muhammad Azmi Hizran bin Ahmad Kamil dari Seksyen 1 ingin membentangkan mengenai kaedah pembinaan bumbung. Yang pertama, pemasangan kekuda bumbung. Selepas proses pengetaran bata selesai, pemasangan kekuda akan dilakukan oleh pekerja-pekerja mahir dan terlatih. Kekuda bumbung merupakan struktur berbentuk segitiga hasil gabungan beberapa struktur lain seperti pengikat, jerawan siling, kasar penumpang dan sebagainya. Pemasangan perambung adalah secara lurus merintangi kasar dan tujuannya adalah untuk menstatikkan kedudukan kasar di antara satu sama lain. Seterusnya, pemasangan kerangka bumbung. Water frame akan diletakkan dengan skru pengikat sebelum kekuda dipasang untuk mengikat kekuda tersebut. Kemudian, besi keluli yang lain akan dipasang di atas kekuda pada arah melintang sahaja yang dipanggil beroti. Jarak antara beroti dengan beroti yang lain ialah bergantung pada saiz atap genting yang digunakan pada ukuran 300 mm ke 1 meter. Akhir sekali, pembinaan penutup bumbung. Selepas pembinaan kerangka bumbung siap, kerja-kerja pemasangan penutup bumbung boleh dilakukan. Penutup bumbung juga perlu dipilih dari segi fungsi yang dapat membantu memberi perlindungan yang baik kepada penghuni rumah. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azmuddin bin Azmi. Nombor cek saya AA21287. Pada video kali ini saya akan membentangkan mengenai satu elemen superstruktur iaitu tiang. Kita akan terus ke kaedah pembinaan tiang. Yang pertama, tulang yang telah dibina ditegakkan dan diikat bersama tulang asas di tapak pembinaan. Baiklah, untuk penerangannya, tulang yang telah dibina ditegakkan dan diikat bersama tulang asas di tapak pembinaan. Seterusnya, keluli tegangan tinggi digunakan untuk membuat keluli. 4 tulang yang digunakan untuk sesebuah tiang dengan kepanjangan 12 kaki atau 3600 mm. Seterusnya, keluli lembut digunakan sebagai pencetak atau link dan dipasang 200 mm antara link yang lain semasa dipasang pada tulang keluli. Seterusnya, keluli tegangan tinggi dan pencekak diikat dengan menggunakan dawai halus. Yang terakhir, saiz tulang yang disediakan perlulah disesuai dengan saiz tiang yang bakal dibina. Yang kedua, pemasangan kotak bentuk tiang. Kotak bentuk tiang dibina dengan menggunakan pendinding, perembat dan pengikat. Kotak tiang perlulah dipasang dengan kemas dan kukuh supaya dapat menampung konkrit basah dengan baik. Seterusnya, ketegakan kotak bentuk tiang perlu diukur tepat 90 darjah, lalu topang dipasang bagi memastikan ianya kekal tegak. Seterusnya, bagi memudahkan kerja-kerja mengikat, beberapa batang akan dicucuk pada tiang kemudian dibiarkan terjujur. Akhir sekali, keluli lembut digunakan sebagai pengikat batu. 3. Penuangan konkrit yang telah disediakan. Konkrit disediakan dengan membaca simen, batu dan pasir pada nisbah 1:4. Konkrit yang telah siap dibancuh kemudiannya dibawa ke atas pembinaan dan dituang ke dalam kotak bentuk tiang dari atas. Ruang udara perlu dielakkan daripada terbentuk dalam konkrit dengan cara mengetuk dan mengoyangkan kotak bentuk secara perlahan dan berhati-hati. Selain itu, mesin penggetar juga boleh digunakan untuk menggetarkan kotak bentuk tiang. Akhir sekali, konkrit yang telah disiap dituangkan ke dalam kotak bentuk tiang, kemudiannya dibiarkan menganas selama 2 ke 3 hari bergantung kepada keadaan cuaca. Menanggalkan kotak bentuk tiang. Setelah konkrit siap keradengan sempurna, kotak bentuk tiang perlulah dibuka.
Kotak bentuk tiang dibuka dengan berhati-hati supaya tiada kerosakan akan berlaku dan hasil yang sempurna dapat diperoleh. Untuk kaedah pembinaan tiang iaitu proses kemasan. Proses kemasan pada tiang dilakukan bertujuan untuk mencantikkan tiang. Jika ada berlaku sesuatu kerosakan seperti kecacatan pada permukaan tiang, kesilapan saiz dan sebagainya, proses kemasan akan dilakukan. Proses kemasan yang akan dilakukan adalah seperti pemecahan dan meratakan permukaan tiang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazi Wafi bin Muhammad Noh. Nombor matrik saya AA211232. Saya daripada Seksyen 1. Kumpulan kami telah memilih dinding bata. Dinding merupakan satu struktur pepejal yang menentukan dan kadang-kala melindungi yakni tembok suatu kawasan. Dinding juga merupakan elemen penting dari sebuah bangunan ketika merancang rumah. Pembangunan dinding perlu dipikir terlebih dahulu. Dinding dan kemasannya terbagi kepada fungsi terhadap bangunan dan manusia, faktor penting pemilihan dinding, terdapat juga jenis-jenis dinding. Baiklah, saya terus kepada kaedah pembinaan dinding bata. Yang pertama, menyediakan bahan-bahan dan alatan-alatan kerja yang diperlukan terlebih dahulu serta menyediakan bancuan mortar mengikut nisbah 1:3 antara simen dan pasir. Yang kedua pula, menentukan tempat, sudut dan jenis ikatan bata seperti mengikat tali pemenang pada setiap sudut dinding dan pelembab pada bahagian tapak dinding supaya aras ukuran bata sama rata. Yang ketiga pula, meletakkan mortar yang telah dibancur ke dalam baldi dan meletakkan bata penuh di atas mortar, kemudian ratakan dengan mengetuk bata menggunakan sudet simen. Yang keempat, mengemas lebihan mortar menggunakan sudet bata untuk membantu melindungi dinding daripada kesan pembendakan. Langkah yang kelima adalah menguji kestabilan bata dengan menggunakan penimbang air. Seterusnya, yang keenam, meletakkan kasa XMAT jika ketinggian dinding melebihi 3 lapisan untuk tujuan menguatkan lagi kekuatan dinding. Yang ketujuh pula, proses pengeringan dijalankan supaya dinding kuat dan kukuh. Kita dapat melihat langkah-langkah beserta gambar pada slide. Alright, apakah yang dimaksudkan dengan lantai? Lantai merupakan bahagian permukaan tapak yang rata bagi sebuah bangunan yang menerima segala beban dan aktiviti penghuni di atasnya. Lantai meliputi keluasan ruang bangunan. Okey, fungsi lantai. Terdapat 7 fungsi lantai. Yang pertama, menyediakan permukaan yang rata. Yang kedua, untuk menyokong beban. Yang ketiga, sebagai penembak bunyi, haba dan api. Yang keempat, pengasingan antara penghuni di mana lantai atas dan lantai bawah. Yang kelima, lantai atas menjadi shielding bagi tingkat bawah. Yang keenam, menambah kestabilan bangunan. Dan yang ketujuh, ruang antara lantai dan shielding boleh digunakan untuk meletakkan kemudahan bangunan. Alright, ciri-ciri lantai ada 5, iaitu yang pertama, kestabilan. Yang kedua, kekuatan, kelasakan, keselesaan dan pencegah kelembapan. Lepas tu, kita ada kategori lantai di mana terdapat 2 kategori. Di mana kategori pertama, lantai bawah ataupun lantai atas tanah. Dan yang kedua, lantai atas. Okey, jenis-jenis lantai bawah. Yang pertama, lantai padu, solid slab. Yang kedua, lantai gantung. Lantai gantung terampai, konkrit bertulang. Yang ketiga, lantai gantung kayu. Okey, jenis-jenis lantai atas pula. Yang pertama, lantai kayu. Yang kedua, lantai konkrit bertulang. Dan yang ketiga, lantai konkrit tulang. Kebaikan dan keburukan penggunaan bahan lantai. Terdapat 3 bahan lantai. Bahan yang pertama, lantai kayu. Bahan yang kedua, konkrit bertulang. Bahan yang ketiga, konkrit siap tuang. Okey, kita refer to yang lantai kayu dulu. Kebaikannya kurang mahal, tapi keburukannya sangat banyak di mana lemah rintangan, kurang kuat, perlu lebih penyelenggaraan, pembinaan yang kompleks. Alright, yang seterusnya, konkrit bertertulang. Kebaikan dia, rintangan api yang baik, rintangan bunyi lebih kuat, boleh dibuat dengan pelbagai saiz dan bentuk, kurang penyelenggaraan. Keburukan dia pula,
dia mahal, perlukan acuan, lebih lama untuk digunakan sebagai tempat kerja. Alright, untuk konkrit siap tuang pula, kebaikan dia jimat masa, sama dengan konkrit bertulang. Lepas tu keburukan dia lebih mahal, pembinaan yang kompleks dan perlu pekerja yang sangat mahir untuk mengendalikan konkrit siap tuang ini. Alright, seterusnya kemasan lantai. Kemasan lantai merupakan kerja terakhir bagi pembinaan susunan lantai. Pemilihan kemasan lantai hendaklah dilakukan dengan secara teliti. Antara pemilihan lantai yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kita perlu memastikan ianya tahan lama, dengan keselesaan, kecantikan, penyelenggaraan, pembinaan, kos dan kegunaan. Okey, seterusnya terdapat pelbagai jenis kemasan yang terdapat di pasaran, antaranya jubin, mozaik, lepas simen, jalur kayu, parket, batu marmar dan karpet. Alright, proses pembinaan lantai gantung untuk tingkat bawah. Yang pertama, sebahagian dari rasuk tanah dikonkrit, seperti dalam gambar ajar itu. Yang kedua, tanah dimasukkan ke ruang-ruang lantai, di mana yang tengah-tengah, antara yang lubang itulah. Yang ketiga, melakukan pemandatan tanah. Alright, yang seterusnya, yang keempat, sebahagian besi pada lantai dimasukkan ke dalam rasuk. Dan yang kelima, kerja-kerja konkrit dilakukan, di mana selepas besi yang ataupun BRC dah diletakkan selepas pemandatan tanah, BRC itu akan diletak, and then sekarang kerja konkrit dilakukan, di mana konkrit dituang di kawasan yang sepatutnya. Dan yang last sekali, proses pengawetan konkrit, di mana kita akan keringkan konkrit tu untuk langkah yang seterusnya. Nama saya Muhammad Syahidi bin Muhammad Azlan, AA211579. Saya akan terangkan rasuk. Rasuk bermaksud sesuatu struktur yang dibina di antara dua tiang. Rasuk berfungsi sebagai penahan bagi daya licin dan momen lentur dari elemen rumah yang lain. Faktor penting dalam pemilihan rasuk. Yang pertama, beban keseluruhan yang dikenakan ke atas rasuk. Nombor 2, kawasan pembinaan. Nombor 3, jarak antara tiang. Dan nombor 4, kos yang diperlukan. Kategori dan jenis rasuk. Yang pertama, rasuk utama, main beam. Yang kedua, rasuk kedua, secondary beam. Rasuk pengikat, tie beam. Rasuk tepi, edge beam. Kaedah pembinaan rasuk konkrit bertulang. Yang pertama, kita akan buat penyediaan tapak. So, kita akan gunakan backhoe bagi tujuan mengorek. Kalau kita guna cangkul memang lambat lah. So, kita akan guna backhoe. So, kedalaman dia ikut kepada rasuk tanah tersebut. Jangan terlampau dalam dan jangan terlampau cetek juga. Okay, yang kedua, pembinaan kotak bentuk rasuk bumbung atau rasuk bumbung tingkat atas. So, time ni kita kena buat kotak acuan tersebut dan kita akan tampung dengan tupang. So, tupang tu kayu yang menahan beam tersebut daripada terjatuh waktu letak konkrit. So, kalau tingkat atas lagi perlu benda ni, sebab nanti pekerja nak lalu kan atas beam tu, nanti takut runtuh. Nombor 3, pemasangan tertulang. So, waktu pemasangan tertulang ni kita kena kira baik-baik dia punya sebelum kita letak tu, kita kena tengok dulu rasuk tu rata ke, selari ke. Lepas tu baru boleh kita letak beam tu dengan muat-muat acuan lah. Jangan besar, nanti tak muat pula. So, waktu tu kita kena letak tauhu ataupun tu lah yang petak tu, sebab tak nak bagi rasuk tu rapat dengan tanah, tak nak bagi rapat ke bawah lah. Kaedah yang keempat ialah penuangan konkrit. So, waktu kita dah buat tapak, kita dah buat kotak acuan, lepas tu kita dah letakkan besi tertulang. So, sekarang time dia kita tuang konkrit dalam tu. So, pastikan waktu ni kita tuang, lepas tu kita akan mampatkan dia guna vibrator supaya nanti tak ada honeycomb.
So konkrit tu akan lebih tahan lah, dia takkan pecah. So yang kelima, pengawitan konkrit. So waktu konkrit nak kering, dia akan berlaku tindak balas kimia yang akan mengurangkan air dalam tu. So kita akan tutup konkrit tu, bagi dia tak tersejat air dan cukup air tu, membuatkan konkrit tu lebih tahan lah. So yang keenam, semburan anti termite, racun serangga. Benda ni pun penting juga, sebab nanti time waktu nak kering tu, dalam proses pengeringan tu, nanti takut serangga perosak datang, tak elok lah konkrit tu, tak tahan lama.